Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bisyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir ke pembentangan pameran secara maya pada hari ini. Saya Muhammad Firdaus bin Yusuf, pelajar PPI SMP Pendidikan Islam B, ambilan Jun 2023, ingin mempersembahkan pembentangan pameran yang bertajuk Penghayatan Akidah dan Ibadah berpandukan Sunnah Rasulullah SAW mampu membina pribadi dan jati diri Muslim. Saya juga akan menemani anda sehingga ke akhir pembentangan ini. Oleh itu, tanpa membuang masa lagi, ayuh kita mulakan. Sebelum kita mulakan pameran, elok untuk saya membaca sedikit isi kandungan yang ada di dalam pembentangan ini. Yang pertama, saya akan membentangkan tentang definisi akidah, ibadah dan sunnah Rasulullah SAW. Seterusnya, latar belakang Rasulullah SAW dan akidah baginda Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, ibadah baginda Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, penutup dan akhirnya adalah rujukan. Untuk definisi ini, saya akan menerangkan dari 3 aspek, iaitu definisi bagi akidah, ibadah dan sunnah. Yang pertama, akidah. Akidah dari segi bahasa berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud ikatan atau sangkutan atau menyimpulkan sesuatu. Dari segi istilah pula, setiap perkara yang dibenarkan dengan hati melahirkan ketenangan dalam jiwa tanpa ada syak dan ragu. Dari ibadah, dari segi bahasa, merendah diri, patuh, taat dan tunduk. Dari segi istilah pula, pengabdian diri sepenuhnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, dari segi sunnah. Sunnah dari segi bahasa merupakan jalan atau kehidupan, sama ada ia bersifat terpuji atau sebaliknya. Dari segi istilah pula, sentiasa setiap perkara yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, tidak kira dalam bentuk perbuatan, perkataan dan takrir daripada Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, mari kita mengenali sedikit latar belakang Rasulullah SAW. Nama penuh baginda Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nama panggilan baginda adalah Al-Amin, As-Sadiq, Rasul Allah dan Abu Al-Qasim. Nama bapa baginda ialah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nama ibu baginda pula Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Tarikh lahir baginda lahir pada waktu subuh Isnin 12 Rabiul Awal, yakni bersamaan dengan 20 April 571 Masihi. Dikenali sebagai tahun gajah sempena peristiwa tentera bergajah Abrahah yang menyerang kota Kaabah. Dan baginda lahir di rumah Abu Talib di Mekah Al-Mukarramah. Wahyu pertama baginda diterima di Gua Hira di puncak Jabal Nur, yakni Bukit Cahaya, sebagai pelantikan Nabi dan Rasul akhir zaman pada umur 40 tahun. Baginda wafat di Madinah Al-Munawwarah. Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, yakni pada 8 Jun 632 Masihi pada umur 63 tahun. Lepas mengenali serba sedikit tentang Rasulullah, sekarang ayuh kita pergi ke penghayatan yang pertama, iaitu dari aspek
akidah. Dari segi akidah, pertama, kita perlu mengenal sifat-sifat Allah. Rasulullah SAW merupakan seorang manusia yang paling dekat dengan Allah. Rasulullah SAW juga merupakan seorang yang paling mengenal sifat Allah. Oleh kerana itu, tidak heran jika akhlak baginda amat terpuji dan mulia. Ini merupakan satu contoh sunnah yang patut kita ikuti dan sentiasa belajar untuk mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana apabila kita mengenal sifat Allah, maka ia akan melahirkan rasa yakin dan cinta terhadap Allah. Ini akan menyebabkan kita akan disayangi oleh Allah dan dilindungi daripada perkara-perkara maksiat serta dapat melahirkan akhlak yang baik. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunan At-Tirmizi, sallallahu alaihi wasallam, kuntu khalfan nabi qala radhiyallahu anhuma Abdullah bin Abbas, ya gulam, inni uallimuka kalimat ahfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu yawman, faqala tujahaka, iza sa'alta fa'as'alillah, wa iza ista'adta fasta'an billah, wa'alam anna al-ammata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in illam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Maksudnya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, suatu hari saya berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, nak aku ajarkan kepada kamu beberapa untai kalimat. Jagalah Allah, niscaya dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau mendapati dia di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau hendak mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andai pun mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka hal itu tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Dalil ini menunjukkan bahawa jika kita ingin Allah menjaga kita daripada melakukan maksiat, maka kita perlu menjaga Allah. Untuk menjaga Allah, kita perlu mengenal sifat Allah terlebih dahulu. Yang kedua, kita perlu berpegang dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan panduan utama kepada umat Islam dalam menentukan hukum. Rasulullah SAW merupakan seorang yang paling rapat dengan Al-Quran. Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya kita sentiasa dekat dengan Al-Quran. Ini kerana seorang yang dekat dengan Al-Quran, maka kehidupannya akan sentiasa tenang dan tenteram. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita supaya berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah supaya tidak sesat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dan surah Ar-Ra'd ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang bermaksud iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi teram. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang berbunyi, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatun Nabi. Yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah Nabinya, yakni sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalil ini menunjukkan bahawa Al-Quran mampu menjadikan hidup seorang Muslim itu lebih tenang, tenteram dan teratur. Selesai dari segi akidah, sekarang kita pergi kepada aspek ibadah. Dari segi ibadah pula, kita hendaklah menerapkan amalan berpuasa. Rasulullah SAW merupakan seorang yang sangat suka berpuasa. Baginda bukan sahaja berpuasa wajib di bulan Ramadan sahaja,
Malah baginda juga sentiasa berpuasa sunat pada hari Isnin dan Khamis. Antara salah satu kelebihan berpuasa adalah dapat menjamin kesihatan tubuh badan. Oleh kerana itu, tidak hairan jika baginda mempunyai bentuk tubuh badan yang baik dan sihat. Selain itu, berpuasa juga dapat menjadikan seseorang itu bersyukur dengan segala nikmat yang dimiliki. Ini merupakan satu contoh sunnah yang patut kita ikuti supaya kita juga menjadi seorang Muslim yang bersyukur. Dalam sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal isnain wal khams." Maksudnya, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Hadis riwayat At-Tirmizi. Seterusnya adalah berzikir. Rasulullah SAW merupakan seorang yang tidak pernah berhenti di mulut baginda untuk berzikir kepada Allah. Baginda sentiasa membasahkan mulut baginda dengan zikrullah, walaupun baginda seorang yang sudah terlepas dari dosa. Oleh kerana itu, tidak hairan jika baginda merupakan hamba yang paling dekat dengan Allah dan menjadi kekasihnya. Orang yang sentiasa berzikir merupakan tanda dia sentiasa mengingati Allah. Orang yang sentiasa mengingati Allah, maka Allah akan sentiasa menjaganya dan akan mempermudahkan segala urusan serta mudah untuk mengkabulkan doanya. Allah juga akan menghadirkan rasa takwa dan takut kepada Allah untuk melakukan dosa serta diberikan kemanisan iman dan ibadah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun." Bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat pula kepadamu, dan bersujudlah dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dalam sebuah hadis kursi yang berbunyi, "Zakarani 'abdi fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, wa iza zakarani wahdahu zakartuhu wahdi, wa iza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in ahsana minhu wa akrama." Yang bermaksud, ketika hambaku mengingatku dalam hatinya, maka aku akan mengingatnya. Ketika ia hanya mengingatku, maka aku hanya mengingatnya. Dan ketika ia mengingatku dalam kelompok, maka aku mengingatnya dalam kelompok yang lebih baik dan lebih mulia. Tanpa disedari, kita sudah sampai ke penghujung pembentangan. Jadi, sebagai penutupnya, Rasulullah SAW merupakan contoh teladan yang paling baik kepada umatnya. Berdasarkan pembentangan pameran ini, kita dapat membuktikan bahawa penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah SAW merupakan salah satu perkara yang paling penting dalam membentuk jati diri seorang Muslim. Sebagai seorang Muslim, kita hendaklah sentiasa mempelajari ilmu tentang akidah, ibadah dan akhlak dengan berpandukan sunnah agar membentuk seorang Muslim yang bertakwa dan sentiasa dilindungi serta disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan sedikit rujukan untuk saya dalam menyiapkan pembentangan pameran ini. Sebagai penutup kata pada hari ini, syukran jazilan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendengar pembentangan pameran saya pada hari ini. Segala silap, mohon ampun dan maaf saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.